Baik, insyaAllah kita buka majlis pada malam ini dengan kita sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebajikan dan saya berikan kepahaman di dalam agama, insyaallah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabi. Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Mati semulakan fadilatul imam kita solat maghrib malam ni. Seterusnya semulakan Tuan Bilal, seterusnya jawatan kuasa surau sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung pengajian kita malam ini. Itulah pasal kedua, adab-adab orang alim. Adab-adab orang alim ataupun adab-adab seorang guru. Jadi apa kata musannaf? Jika engkau seorang guru, maka naklah engkau jaga adab-adab ini. Jika kita seorang guru lah. Jika kita seorang guru. Tapi sebenarnya kita walaupun mungkin tak dilantik secara official sebagai guru, kita tetap guru lah. Kat rumah kita pun kita ke guru juga. Ayah dan guru kan. Ayah dan juga guru lah. Didik anak-anak pun macam guru juga. Maksud guru ini yang official lah, memang dilantik, diiktiraf sebagai guru. Kita pun kalau kira kan guru juga kan. Kat rumah pun guru. Itu. Baik.
Yang pertama, so ada berapa adab orang alim ni. Pertama, al-ihtimal. Al-ihtimal maksudnya banyak sabar menanggung kesusahan. Al-ihtimal, banyak sabar menanggung kesusahan dan juga keperitan. Kalau sebut dalam kitab Arabnya, dia kata qabulul ma ja'a bihi talamizatihi minal mas'alati, okay? Wa ma yattabi'ahu ay as-sabru ala zalika. Maksudnya menerima apa yang datang dengannya oleh gurunya, oleh pelajarnya daripada segala masalah dan apa-apa yang mengiringikannya. Maksudnya sabar demikian. Itu masuk dengan sabar ini. Ihtimal banyak sabar maksudnya menerima apa sajalah yang dibawa oleh pelajarnya daripada apa saja masalah yang ditanya oleh pelajar kepada guru. Maksudlah, maklumlah kadang-kadang pelajar ni macam-macam PN jugalah, dia pandai-pandai juga kan. Ada pelajar yang kadang terlampau cerdik, ada yang bodoh, ada yang pertengahan, ada yang rajin bertanya, ada yang malas tanya. Ada yang malas tanya, ada yang tidur pun ada. Tengah mengajar tidur tu tak. Ada yang tidur, ada yang berborak, ada yang main handset, macam-macam lah. Jadi seorang guru sabar. Al-ihtimal, ai qabulu ma ja'a bihi talamizatihi minal masalah. Mana menerima apa sajalah yang datang dengannya oleh pelajarnya daripada segala masalah dan apa-apa yang mengiringi akannya. Kena sabarlah sebagai guru. Itulah cocok pakai kan, murid. Kalau sekolah biasa tu kadang-kadang ada yang kaki ponteng, kaki pukul, gangster pun ada kan. Macam tu. Baik, kemudian yang kedua, lambat marah. Okey. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut luzumul hilmi. Luzumul hilmi maksudnya lazim lemah lembut fil umur, dalam segala pekerjaan. Ataupun di sini sebut lambat marah lah. Tak ada, janganlah cepat marah. Sebab kalau guru kan cepat marah, mengamuk kan, jadi pelajar pun takutlah. Takut lari daripada tempat belajar, ponteng, tak nak datang. Sebab apa? Takut. Kan? Apalagi kalau budak zaman sekarang. Kalau budak dulu-dulu, kalau cikgu marah, tak berani mengadu dengan mak ayah. Zaman sekarang kan, kalau anak kena pukul kan, mak ayah datang. Kan? Datang saman guru. Jadi guru tak boleh lebih-lebih sangat itu berbezalah dunia dahulu dan juga sekarang. Jadi peranan guru ialah naklah sabar ataupun lambat marahlah. Jadi satu nombor dua ni macam lebih kurang kait-mengait juga dah. Lambat sabar. Sebaik-baik manusia, dia orang yang lambat marah dan cepat reda. Yang paling baiklah. Dia ada 4 kategori kan. Orang ni dalam bab marah dan sabar ni. Yang pertama, mana lambat marah, lambat reda, kan? Yang kedua, cepat marah, cepat reda. Ada yang cepat marah, lambat reda. Ada yang lambat marah, lambat reda. Macam-macam kategori golongan manusia ni. Yang paling baik ialah lambat marah dan cepat reda. Tak adalah marah tak habis kan, gitu. Baik, yang kedua, tak marah langsung pun tak boleh. Anak murid buat tak elok, biarlah, lantaklah kau. Jadi tak ada peranan sebagai guru lah. Guru ada peranan. Ada setiap pelajar yang belajar mesti ikut peraturan. Hatta di sekolah pun ada peraturan. Di universiti pun ada peraturan. Di pondok pun, pengajian pondok pun ada peraturan. Okey. Mengaji kat surau pun ada juga peraturannya. Tak ada suka hati datang, tak nak datang dah. Mengaji di surau, mengaji di masjid, mengaji Quran dan sebagainya kan, pun ada peraturan.
Walaupun bukanlah peraturan itu tidak secara official, rasmi, tapi sebagai anak murid kenalah hormat guru gitu. Guru pula kenalah meraihkan pelajar-pelajar dia gitu. Baik. Itu yang kedua, lambat marah. Kemudian yang ketiga, duduk dengan hebatlah. Duduk dengan hebat atas kelakuannya tetap serta menundukkan kepala. Al-julus bil hibah ay ijlalu li julasaihi inda sumi'atil waqar ay sifatul dha'fi ma itraq ra'si istikhra'il ain. Baik. Duduk dengan hebat atas kelakuannya tetap serta menundukkan kepala. Jadi apakah maksud duduk tetap ini? Duduk tetap, duduk dengan hebatlah. Tak adalah mengayau sana, mengayau sini. Duduk je kan. Dia tengok keadaan lah. Kalau pengajian di surau di masjid, biasanya memang guru tu duduk je depan. Tapi kalau pengajian di sekolah, cikgu dia kena pusing-pusing. Dia tak boleh duduk statik depan je. Dia kena round kan. Ajar tu apa, buat kerja ke tak buat kerja. Dia tengok keadaan lah. Maksud dengan duduk dengan hebat ni, duduk dalam pengajian kitab. Contohnya di masjid, di surau, di pondok kan. Itu tetap je lah. Duduk dengan hebat atau tetap atau kelang ketap serta menundukkan kepala. Maksud menundukkan kepala apa dia? Maksud tunduk kepala ialah istikhra'il ain, merendahkan pandangan. Maksud merendahkan pandangan. Lebih tumpu kepada kitab lah. Tengok keadaan lah. Ada orang dia ada fokus pada kitab je. Ada orang dia tengok kitab, dia tengok depan. Tengok depan, terpulang lah. Ini kalau contoh dalam tasawuf, dalam konteks tasawuf, maknanya guru tu jangan mata melilau je tu. Tapi kalau dalam fiqah, dalam tauhid, tengok juga tidur ke, jaga ke, buka semak kitab ke tidak belakang tu. Tengok juga. Gitu. Tengok suasana keadaan lah macam tu. Baik, kemudian yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala kecuali terhadap orang zalim. Dia kata kerana menegahkan daripada kezaliman dia. Okay? Meninggalkan takabur, maksud cakap orang lah, cakap bohong, cakap besar. Tarkul mutakabur ala jamil ibad illa ala zulmati. Meninggalkan cakap besar. Kalau orang yang depan kita tu memang orang-orang yang bukan sombong, orang-orang yang tawaduk, orang yang soleh ni, dia so kita pun kena jaga adab lah sebagai guru kan. Jaga adab kita dengan orang lain. Itu juga kalau ada guru lain. Ada guru lain depan kita, ada anak murid, ada guru lain yang datang depan kita kan. Sahabat kita datang, dia pun guru juga. So kita jagalah percakapan kita. Jadi segala percakapan kita tu akan diperhatikan oleh anak murid kita. Sentiasa perhatian. Batuk. Jadi kalau kita cakap sombong, ego, dia ada anak murid mungkin tak respect je lah. Tengok guru pun cakap besar. Ataupun mungkin kalau guru cakap besar, anak murid pun cakap besar. Sebab apa dia guru dia? Guru dia belagak, dia pun belagak juga. Baik. Kecuali kita boleh takabur pada orang zalim. Orang zalim kan malah dia kata fa inna takabbur alal mutakabbirin sarakah. Dia kata kerana sesungguhnya takabur di atas orang yang takabur itu merupakan sedekah. Kata wadu' alal mutawaddiin, samalah seperti orang yang tawaduk di atas segala orang yang tawaduk. Jadi kenapa kita boleh takabur, cakap besar dengan orang takabur? Kerana
kata musannaf, kata pengarang kitab Muraqi Ubudiyah, syarah pada kitab Baitul Hidayah, dia kata fa inna takabbur minal mutakabbirin sedekah. Karena sungguhnya takabur di atas segala orang yang takabur itu sedekah. Kita takabur, cakap takabur, dia pun cakap takabur. Jadi sedekah. Katawadhu 'alal mutawadiin, sama seperti orang yang tawaduk di atas segala orang yang tawaduk. Gitu. Tapi kalau kita boleh berlebut, lagi baiklah. Sebab tak semua orang boleh terima dengan cakap kasar kan. Dah lah dia kasar, kita pun cakap kasar. Jadi ada pendekatan lain, kita cakap lembut lah. Mudah-mudahan dia boleh terima lah cakap tu. Kemudian yang kelima, memilih tawaduk. Yang kelima, isaran litawaduk fil mahafil fil majami'in nas. Memilih tawaduk ini merendahkan diri pada perhimpunan orang ramai dan majlis orang ramai. Gitu. Tawaduk lah. Apa makna tawaduk? Rendah diri. Takabur, besar diri. Lawannya rendah diri kan. Sifat tawaduk orang soleh, dia tawaduk, rendah diri kan. Dia lebih suka mendahulukan orang lain. Dia lebih suka mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Tak adalah dia orang kata mempromosikan diri. Ada orang kadang suka mempromosikan diri dia. Sifat orang berilmu ni, dia tak suka mempromosikan diri dia. Gitu. Tawaduk. Kemudian yang keenam, tarkul hazan, meninggalkan bergurau-gurau dan bermain-main. Al-la'bu, meninggalkan daripada bermain, bergurau-gurau. Kenapa kena meninggalkan daripada bermain bergurau-gurau? Kerana nanti akan hilangnya haibah kita di kalangan anak murid. Tapi kalau bermain-main bergurau-gurau sesekali boleh. Sesekali boleh anak orang guru ni boleh sesekali bergurau anak murid. Tapi banyak sangat bergurau pun tak boleh. Jadi pelajar, anak murid tidak akan hormat pada guru lagi. Kadang terlampau dah kaki macam kaki lawak kan. Kaki lawak, jadi tak adalah hormat. Jadi hebat tu kuranglah. Sesekali bergurau anak murid tak ada masalah. Sesekali tapi jangan terlampau banyak sangat bergurau. Jadi di pelajar, anak murid dia akan memandang rendah pada kita lah. Betul. Baik, kemudian yang ketujuh ar-rafqu bil muta'allim. Kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Sayang dengan pelajar, sayang, jangan marah dengan bonci dengan pelajar. Apalagi ada pelajar-pelajar ni kadang lembab. Tak semua pelajar tu pandai. Kalau semua pandai senang tu kan. Dekat sekolah pun biasa ada pandai. Ada yang lulus, ada tak lulus kan. Mana-mana sekolah pun, walaupun kadang sekolah tu kata sekolah yang hebat lah. Sekolah hebat pun kadang-kadang ada juga pelajar yang gagal juga. Macam tu. Dalam kelas pun takkan semua dapat nombor 1. Mesti ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 kan. Sampailah 30. Kalau ada 30 pelajar, mesti ada, setiap orang tu ada nombor dia masing-masing yang berkenaan. Dia takkan semua nombor 1. Kalau semua nombor 1 kan poning lah cikgu nak sediakan hadiah. Kan? Semua hadiah tuan-tuan. Jadi biasanya akan ada lah perbezaan. Anak-anak kita pun begitu juga, ada perbezaan. Ada anak kita yang cerdik, ada yang kurang cerdik. Ada yang sederhana. Ada yang cemerlang dalam akademik dan ada yang cemerlang dalam kurikulum. Mungkin dia kadang-kadang tak pandai dalam bab belajar akademik, tapi dia dalam bab kurikulum pandai. Dalam bab lain kan. Ada kadang pelajar lembab tapi rajin. Lembab. Bila suruh bercakap kan sepatah perkataan susah nak keluar.
cakap kan tak lantih kan, tak latih lah, tak latih boleh cakap. Bila kita minta dia bercakap, tak jelas boleh cakap. Tapi dalam bab bekerja, rajin. Apa je suruh kan semua dia buat. Nampak? Jadi kita jangan menilai lah kita punya anak murid tu daripada satu sudut saja. Kerana masing-masing ada kelebihan masing-masing gitu. Jadi kasih sayang pada murid dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Apalagi kalau seandainya anak murid tu yatim, anak yatim. Ada yang yatim piatu pun ada. Gitu. Tak ada ayah, tak ada mak. Kadang yatim bukan maknanya bapa bin yatim, tak. Ada juga bin yatim kan. Ada bapak tak? Ada. Siapa nama bapak? Yatim. Tapi bapak dia ada lagi, hidup lagi. Betul tak? Jadi masing-masing tengoklah. Ada anak kadang-kadang pelajar macam-macam lah. Dia punya kategori kan. Dia kena layan lah sama rata kan. Gitu. Cuma bila ada macam ada kelas, ada kelas cerdik, ada yang kurang cerdik. Itu kadang dekat sekolah pun banyak kelas. Sampai 5 kelas. Sekolah tingkatan 1 kadang 5 kelas, tingkatan 2 5 kelas. Satu kelas 30 orang. Betul tak? Jadi kat situ kadang-kadang ada perbezaan lah. Kelas cerdik, kurang cerdik, sangat cerdik kan. Kelas lembab kan, gitu. Baik, seterusnya ke-8. 7 dah. 7 dah. Kesayangan murid. Dan lemah lembut dengan yang kurang pandai kan. Dah. Yang ke-8, membimbing murid yang bebal. Ni lagi parah kan. Ni lagi parah bebal kan. Tadi kurang pandai, ni bebal, ni lagi teruk lah tu kan. Susah bebal ni, biasa susah lah. Susah dia tangkap. Apa yang kita kajar tu kadang tak melekat. Tak melekat apa kita ajar tu. Ponek kita kajar berkali-kali ulang kadang-kadang. Kalau baca qiraati tu kan, berkali-kali muka surat tu je. Tak lopeh-lopeh. Tak lopeh-lopeh muka surat tu je. Bila nak lopeh, bila nak masuk muka surat 2 ni, surat 1 tak lopeh-lopeh lagi. Tu jadi bebal dia. Bebal ni teruk lagi lah. Lagi dia lagi parah lah kata. Parah lah bebal kan. Kalau bodoh ni, kalau bodoh ni maksudnya walaupun dia bodoh dari segi pelajaran, tapi mungkin dari segi benda lain dia boleh lagi. Itu orang bodoh. Tapi kalau beban ni teruk, mana akademik pun curriculum pun parah. Teruk, mana buat kerja pun susah. Tak boleh menerima arahan. Susah nak menerima arahan kita. Dia tak faham arahan pun dah juga bebal. Dia tak faham arahan kita. Sedangkan kita cakap simple je, tapi tak faham. Apa yang kita suruh buat, dia buat lain. Bebal juga. Tak. Kemudian tidak memarahi guru yang bodoh. Tidak memarahi murid yang bodoh. Jangan marah pada murid yang bodoh. Taklah dia bodoh kan. Nanti bila kita marah murid yang bodoh, dia akan timbul contohnya rasa rendah dirinya dengan pelajar lain. Dia rasa macam tersisih lah gitu. Tersisih kan. Gitu. Murid bodoh kan. Gitu. Dan apalagi kalau kadang ada kelebihan lain pada kita. Kita tak nampak kan. Ada kadang segi pelajaran tapi dari segi melukis pandai. Melukis pandai. Kalau masuk pertandingan melukis dia menang. Pelajar lain semua tak menang. Nampak. Mana akademik dia hancur, tapi benda lain kemahiran nampak dia bagus kemahiran gitu. Baik, kemudian tidak malu dengan daripada berkata aku tak tahu. Nampak? Jangan kita malu, mana seorang guru, jangan malu daripada berkata aku tidak tahu. Wallahu a'lam. Kita kan bagi masalah yang dia tidak ketahui, jangan malulah. Kalau kita kata wallahu a'lam tak tahu.
Nanti saya rujuklah kitab, saya rujuk orang lain, tanya dengan ustaz lain, tanya dengan guru lain dan sebagainya. So, jangan malu kita kata tak tahu. Kemudian ataupun la adri, dalam bahasa Arabnya la adri. La adri ataupun min qaulin wallahu alam. Ataupun dia kata wallahu alam. Idza lam tazhar lakan masalah. Aw lam ta'lam. Apabila tidak zahir kepada kau tu masalah tadi, ataupun kamu tak tahu langsunglah. Tak tahu. Macam tu. Baik. Ada hadis dia kata, ada satu hadis ada seorang laki-laki dia kata anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu biladil asyraf. Ada seorang laki-laki tanya dengan Nabi, kan, manakah negeri yang paling mulia? Ada seorang laki-laki sebut dalam kitab ni, ada seorang lelaki tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ayul biladul asyraf, mana negeri paling mulia? Maka Nabi SAW menjawab, la adri, aku tak tahu. Aku tak tahu hatta as'ala Jibril, sehingga aku tanya pada Jibril. Fas'alahu, lalu dia tanya dengan Jibril. Faqala, maka kata Jibril, la adri. Jibril berkata aku tak tahu. Hatta as'ala Rabbil Izzah, sehingga aku tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jibril pun cakap aku tak tahu. Ini kadang manusia tak tahu apa, tak belajar apa, tahap tak tinggi, dia pula pandai. Kalau dalam internet tu macam-macam kan? Dia pula macam mufti pula kan. Dia lebih pada mufti. Dia tak apa. Dia cakap lagi hebat pada mufti. Dia kata mufti bodoh, bangang dan sebagainya. Tu dah juga lah. Jadi kalau macam tu dia sombong lah. Baik, kemudian yang ke-11, memberikan perhatian pada murid yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. Nampak? Yang ke-11, memberikan perhatian. Jikalau ada orang tanya soalan kepada kita, tafahum soaluhu, fahamkan soalannya. Fahamkan apakah soalan dia, apakah yang ditanya kepada kita, jawablah. Kalau kita kata tak tahulah. Ataupun nanti saya rujuklah, gitu. Ataupun biarlah saya tanya, tengok kitab dulu macam mana. Okey, kepala baik. Yang penting kita faham soalannya. Jangan orang tanya lain, kita jawab lain. Kan ada jawab macam tu kan. Anak murid tanya lain, guru jawab lain, tak ke mana melencong gitu. Betul pun satu juga masalah. Kemudian ke-12, menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Qabulul hujjah ad-dalil mutasaddiqi lisa'il wa istima'iha. Okey. Mana menerima dalil yang benar daripada orang bertanya, dan dengarlah dalil tadi. Kerana yang penting jawapan tu benar. Kalau jawapan dia benar, kita kena ikut juga. Walaupun dia murid, anak murid bagi kita. Kalau kirakan darjat dia lagi rendah pada kita, tapi apa yang dia tanya tu betul. Betul, dah ada dalil hujah dan sebagainya. So kita kena benarkan apa dia cakap lah. Kita belagak pula. Kemudian ayat 13, tunduk kepada kebenaran. Yang ke-13, inqiyadu lil haqqi wa birruju' ilaihi. Tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Qulil haq walau kana murad, katakan benar walaupun pahit. Walaupun pahit dia terima, tapi benda tu benar, dia kena ikutlah. Apalagi kalau ada hujah, ada sumber pula cakap Quran, hadis ke, ataupun daripada kitab-kitab mana, kitab-kitab yang muktabar, so kita kena terimalah jawapan tadi. Jangan kita sombong pula. Baik, kemudian
Melarang murid daripada ilmu yang boleh memudaratkan. Melarang murid daripada ilmu-ilmu yang memudaratkan. Contohnya, ka ilmi sihir, seperti ilmu sihir. Wan nujum, dan ilmu bintang. Ilmu berkenaan kata macam ahli nujum lah. Ahli nujum kan. Macam tu. Kemudian apa lagi? Jelah apa-apa yang sesat lah. Apa-apa yang sesat, apa yang tak baik, berkenaan dengan benda tak sepatutnya lah. Tak sepatutnya dia belajar lah benda tu. Jadi naklah kita tegah nak murid kita supaya jangan belajar, lebihkan pada tumpuan pada ilmu agama. Lebihkan tumpuan kepada ilmu agama, ilmu berkenaan dengan ketuhanan Allah Subhanahu Isakan Allah Taala. So peranan guru lah kena tegah lah. Ilmu berkenaan dengan mencuri kan tak betul. Kita tahu anak murid kita ni pergi belajar ilmu tentang mencuri. So kita kena tegah lah jangan belajar. Ilmu tentang buat dadah. Ilmu tentang buat dadah, proses dadah. Memang tak baik lah. Silap-silap kan kena tangkap kan. Pihak berkuasa. Jadi. Baik, kemudian yang ke-15, melarang murid daripada menkenaki yang lain daripada Allah Ta'ala dengan ilmu dia. Melarang murid daripada berbimbang, menkenaki ilmu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga ilmu yang lain pada akhirat. Ghairu darul akhirah, mana benda ilmu yang tidak bawa pada tunduk kepada keesaan Allah Ta'ala. Ni benda tu nak kita tegaklah. Laranglah anak murid. Gitu. Baik, kemudian yang ke-16, melarang murid daripada menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai daripada menuntut ilmu yang fardu ain. Saddul muta'allim an ayyastaghila bil fadl kifayah qabla al firaq min fadl ain. Okey, wa fadl ain islah zahir wa batin bit taqwa bi ada ibadat zahir wa batin wa ijtinabun ma'asi zahir wa batin kama huwa mazkur fi hadzal kitab wallahu hadi. Okey, dalam murid pada menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai daripada menuntut ilmu fardhu ain. Dan ilmu fardhu ain itu ialah berkenaan dengan membaikkan zahir, antaranya islahuz zahir, kemudian membaikkan batin, kemudian bertakwa kepada Allah. Artinya dengan menunaikan ibadah yang zahir, kalau sebut dalam syarahnya dia kata ada ibadatuz zahir, dengan menunaikan ibadah yang zahir dan menunaikan ibadah yang batin, wa istinabul ma'asi, dan menjauhkan daripada maksiat yang zahir, wal batin, dan juga maksiat yang batin. Sebagaimana dia disebutkan dalam kitab ini. Wallahu hadi. Kemudian yang ke-17. Yang ke-17, adab guru yang ke-17, memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan takwa sebelum dia menyuruh orang lain. Memperbaiki diri dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala sebelum dia menyuruh orang lain bertakwa. Mana diri sendiri bertakwa dulu. Ittaqullah. Contoh dalam khutbah Jumaat kan. Dalam khutbah Jumaat imam kata, apa kata imam khatib? Ittaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Khatib seorang bertakwa tapi dia tak takwa. Di belakang tu dia tak takwa kan. Tak betul lah. Semana khatib samping dia bertakwa, dia pun menyuruh orang lain bertakwa. Jangan suruh orang lain bertakwa tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia buat benda tak elok lah di belakang. Macam tu. Naik atas mimbar, khutbah, ittaqullah. Takwa kamu pada Allah. Habis khutbah tak takwa lagi.
Habis khutbah tak takwa, hilang takwa. Tak boleh lah. Baik. Mana perbaiki diri dengan takwa sebelum dia juru orang lain. Supaya muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapannya, daripada ilmu dia, tuan. Itu yang 17 tadi. Baik. Berkata Abu Aswad fi Bahri Kamil. Berkata Abu Aswad dalam kitab Bahrul Kamil. Apa dia kata, tuan? Iza atabta ala sadiq falumtah bi mislima ta'ti fa anta mulim. Fabda bi nafsika fanha an ghayyiha. Fa iza intahat anhu fa anta hakim. La tanha an khuluqin wa ta'ti mislah. Arun alaika iza fa'alta azim. Arun alaika iza fa'alta azim. Maksudnya apa, tuan? Kata Abu Aswad, dia kata dalam kitab Bahrul Kamil, okey, iza atabta an sadiq falumtah. Dia kata, bila kamu mencela rakan kamu dan kamu mencecanya pada seumpama apa yang kamu lakukan, maka kamu menyakiti hatinya. Iza atabta ala sadiq falum tahu fi misli ma ta'ti fa anta mulim. Bila kamu mencela rakan kamu dan kamu mencecanya pada seumpama apa yang kamu lakukan, maka kamu menyakiti hatinya. Nampak? Kita cela orang jangan buat, tapi kita buat. Kita buat. Jadi seolah macam kita menyakiti hatinya lah. Fabda' bi nafsika fanha an ghayyiha. Maka memulakanlah dengan diri kamu. Maka tegahlah ia daripada kesesatannya. Fa iza intahat anhu fa anta hakim. Maka bila dia berhenti daripadanya, maka kamu orang yang bijak. Iza intahat anhu fa anta mulim. Bila kamu berhenti darinya, maka kamu orang yang bijak. La tanha an khuluqin fata'ti mislah. Jangan kamu tegah daripada satu perangai sedang kamu mendatangkan yang seumpamanya. Arin alaika iza fa'alta azim. Aib besar atas diri kamu bila kamu melakukannya. Nampak? Aib besar atas diri kita bila kita melakukan, sedangkan kita tegah orang lain jangan buat. Betul tak? Kita larang orang lain jangan buat. Kau jangan buat ni benda tak elok. Tiba-tiba guru sendiri buat. Kita sendiri buat kan. Jadi akhirnya orang pun tak respect dengan kita lah. Tak guna kalau kita cakap buih-buih berapi-api, kita cakap kan. Berceramah berapi-api. Tapi tiba-tiba tu tengok rupanya dia yang buat. Dia juga yang buat. Tak elok kan? Jadi kena berhati-hatilah. Tuan, insya-Allah. Boleh? InsyaAllah. Seterusnya, masuk dah syak belum? Kemudian kita masuk adab ketiga. Pasal ketiga ada adab seorang murid. Adapun ada adab seorang murid terhadap gurunya, maka iaitu, yang pertama, apa adab murid? Apabila dia menemui gurunya, maka naklah dia memberi salam kepadanya terlebih dahulu. An yabda'ahu bitahiyah wassalam. Talabul izni bidduhul. Minta izin pada masuk. Sebut dalam kitab Arab, dia kata ada tambahan lagi. Talabul izni bidduhul. Minta izin sebelum masuk kalau nak jumpa guru. Jangan tiba-tiba terpacu depan guru kan. Terperanjat lah guru kan. Kita tahu kadang guru tu tengah buat apa. Mungkin kadang guru tu ada tetamu. Masa tu guru tengah ada tetamu kan. Ada orang daripada jauh, mungkin dia ada musyarat, bincang dan sebagainya. Tiba-tiba kita masuk tanpa izin dia kan. Tentulah dia marah. Itu juga kita kan. Itu juga kalau rumah kita, tiba orang masuk rumah kita. Marah tak kita? Marah. Kau siapa?
Kan? Ni rumah dia. Tiba yang masuk, kau dah apa? Kau daripada mana? Kau anak siapa? Kan, itu. Maknanya naklah kita, mana anak murid nak jumpa guru, mestilah bagi salam. Yabda'u bitahi wassalam. Itu. Jangan tiba-tiba masuk. Mana tahu mungkin guru tu tengah penat, guru tengah mengantuk, guru nak berehat masa tu, tiba-tiba kita masuk, jadi dia mengganggulah dia guru tu. Tak ada. Guru tengah tidur. Kemudian yang kedua, jangan membanyakkan macam cakap di hadapan guru. Nampak? Ayukillala baina yadayhi fi qadratihi al-kalam mubah. Mana mensedikitkan di hadapan guru tadi berkata. Jangan bercakap-cakap di hadapan guru. Jangan membanyakkan cakap. Cakap boleh. Kan, apalagi kalau guru contohnya bertanya soalan. Bila guru tanya soalan ni sila jawab. Jangan diam tu kan. Jadi kena jawablah. Jawablah berdasarkan pada persoalan. Jangan guru tanya lain dia jawab lain. Guru tanya lain jawab. Mengabang-abang entah ke mana dia jawab gitu. Jangan banyakkan cakap-cakap di hadapan guru, apalagi kalau guru tu ada tetamu kan. Gitu. Kemudian yang ketiga, jangan dia bercakap-cakap sebelum guru bertanya. Nampak? Ini pun satu adab juga. La yukallamu ma lam yasalahu ustazahu. Jangan bercakap-cakap sehingga selama mana tidak ditanya oleh guru dia. Sungguh guru tanyalah. Ada kadang-kadang ada orang kadang tak ada adab. Dia tak ada adab. Bila mengaji kadang-kadang guru tengah cakap, dia potong cakap guru. Guru baru nak start mengajar, dia dah potong dah. Guru baru nak start mengajar, dia dah siap potong. Potong tanya tahap apa benda tanya kan. Gitu. Tunggulah dah habis kuliah, dah hujung-hujung kan, dah susah jawab, dah buka soalan, tanyalah. Gitu. Mana jangan bertanya pada guru sebelum ia meminta izin. Ataupun jangan bercakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Kemudian yang keempat tadi, jangan bertanya kepada guru sebelum dia minta izin. Kena minta izin lah sebelum bertanya pada guru. Sebab apa? Kalau tak minta izin, kemungkinan mereka akan menimbulkan kemarahan kepada guru, mengganggu dia. Dan mungkin guru hilang fokus terhadap apa yang diajar. Itu. Kemudian yang kelima, jangan ia menyangkal. Maksudnya menunjukkan rasa tak puas hati terhadap perkataan gurunya. Seperti ia berkata si fulan itu menyalahi akan yang engkau katakan. Dia jual pula nama orang. Dia jual nama orang lain tu kan. Semata-mata nak sangkal cakap guru. Jangan dia menyangkal, menunjukkan rasa tak puas hati terhadap perkataan gurunya. Seperti dia berkata si fulan itu menyalahi akan yang kau cakap. Saya tidak si fulan tu cakap. Kadang dia sendiri cakap. Tapi dia jual nama orang lain, pandai jual nama orang lain. Bila guru tu tanya dengan si fulan itu, tak ada pula, dia tak ada cakap pun. Dah lain pula kan. Sudah timbul fitnah lah gitu. Baik. Kemudian yang keenam, jangan dia mensyarahkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya. Maka dia menyangka bahawa dia lebih mengetahui daripada gurunya. Jangan mensyarah kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya. Dan maka dia menyangka bahawa dia lebih mengetahui. Maksudnya lebih alim lah. Maka dia menyangka bahawa dia lebih alim daripada gurunya. Nampak? Kalau dah alim, apa belajar? Dah alim, apa belajar lagi? Kadang ada yang datang tu semata-mata nak berdebat. Tak ada ke? Ada.
Datang berdebat. Kan? Dia tanya soalan. Dia tanya soalan tapi tu dia bantah. Apa yang guru jawab dia bantah. Dia tanya soalan. Maksudnya dia dah tahu apa tanya lagi. Kerana nak test kan guru. Macam-macam kan. Kan? PN kan? Ada test nak uji pun juga. Kemudian yang ketujuh, jangan dia berbisik dengan orang yang duduk di tepinya ketika gurunya memberikan pelajaran. Nampak? Guru tengah mengajar, dia duduk tepi berborak dengan kawan dia, berbisik-bisik. Kalau bisik-bisik tu okey lagi lah. Ni kadang berborak ni lagi parah. Bising. Mana guru nak ajar pun terganggu lah sebab dia berborak tadi. Kalau guru tu jenis bongi, dia lalu keluar. Kau nak borak, pergi keluar. Kau tidak, kalau kau tak keluar, Aiden keluar. Kan ada separuh macam tu kan. Guru bila dia tengah mengajar orang berborak, dia cakap macam tu lah. Dia cakap selamba lah. Kalau kau tak keluar, aku keluar. Kata guru tu. Dia tak ada habis. Lepas tu tak datang-datang. Nampak? Ya tu. Sebabnya kalau kita dah panggil guru mengajar, kenalah hormati guru tu. Kalau tidak, jangan panggil guru tu mengajar. Kau tak jangan panggil. Kalau maksudnya masing-masing dah pandai. Masing-masing dah pandai. Bila dah pandai, tak payahlah belajar lagi. Itu je lah. Baik, kemudian yang ke-8, jangan dia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya, tetapi naklah dia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang, lagi beradab, seolah-olah dia sedang sembahyang. Jangan berpaling ke kiri ke kanan depan guru, tapi naklah menundukkan kepala dengan penuh tenang. Tengoklah keadaan, kalau selesa tunduk kepala, tunduklah. Tapi kadang-kadang tunduk lama mana pun kadang pening juga. Ada orang kadang dia tak boleh tunduk lama-lama, sakit kepala dia, pening. Ada kadang-kadang orang ni dia orang kata berselur lama-lama pun tak boleh, sakit lutut. Apalagi kalau dah tua-tua kan. Kalau budak-budak boleh, dia boleh berselur lama-lama. Macam kita yang dah berumur ni memang ditagih buat tu. Tak habis dah imam dah. Kojak ke sana, kojak ke sini kan. Betul tak? Lutut lah tu. Tarik lutut, tarik kaki kan. Sama lah. Kadang pinggang lah, sakit. Tu lama-lama tak? Yang sesuai duduk atas kursi lah. Macam tuannya duduk atas kursi, sodap lah kan. Dia atas kursi kan. Kalau duduk lutut, duduk selakanlah sakit lutut. Ada orang kadang-kadang dia mengaji, dia cari tiang, tarik dinding. Mengaji, cari tiang, jadi tengah-tengah kosong. Mana orang ni? Rupa cuma cari tiang. Cuma cari dinding tu tak. Jauh-jauh duduk kan. Jauh duduk. Kalau tempat mengajar tu banyak tempat sengaja kan. Dia kadang-kadang macam tu. Tengah kosong. Semua cek dinding, cek tiang. Baik, kemudian yang ke-9, jangan dia membanyakkan soalan pada gurunya ketika ia letih. Manakala guru tu letih, penat, so jangan banyak soalan. Tengoklah kalau guru lah tambah mayo yang ajar tu letih lah tu. Lomau cakap tengah ngajar lomau kan. Tu mana letih tu. Letih mungkin dia bawa balik daripada mana-mana ke, bawa balik pada tempat jauh kan. Tiba-tiba kena mengajar. Letih penat, so janganlah tanya banyak-banyak. Kalau tidak kan kata tungkik melayang kan. Okey, habis. Sampai situlah, sampai nombor 10 insya-Allah. Datang kita sambung lagi. Jadi insya-Allah dalam hari Ahad Ahad ketika raya
raya hari haji lah. Hari raya Idul Adha saya ucapkan selamat hari raya lah, insya-Allah. Ada korban tak? Ada korban? Sini. Oh, tak ada korban. Ha? Tak ada. Pergi lah ni semoleh dekatnya pusat sembelihan. Orang tak kuat digolak ke lembu dia. Lembu golak kan. Kau nak molidan kan. Kau pun tak kuat kata, macam mana nak molidan? InsyaAllah. Okay, ada soalan? Tak ada? Okay, tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alin wa lana qulubana min nuri ma'rifataka wa ta'ala alifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadha jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqq antal fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Qabalallahu minkum.